Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 12 Julai. Pemain industri seni persembahan di negeri ini perlu mempromosi karya mereka ke peringkat yang lebih luas dan tidak hanya terhad di Sarawak sahaja. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, selain didokumentasikan, hasil karya mereka seperti teater boleh juga dipentaskan di Semenanjung atau luar negara. Jelasnya karya yang berkisar mengenai Sarawak harus dieksport keluar untuk dipertontonkan di merata tempat seperti Istana Budaya dan negara lain. Ia merupakan salah satu cara untuk mempromosi Sarawak kerana tempat atau bahan dalam karya berkenaan boleh menjadi produk perancangan negeri bagi menarik lebih ramai pengunjung. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Menteri itu menambah berkarya di luar Sarawak juga akan menambah pengalaman dan pengetahuan pemain industri seni persembahan sebagai persiapan untuk memanfaat pusat seni persembahan Sarawak yang sedang dibangunkan seketika ini. Sementara itu, beliau berkata Kampung Budaya Sarawak SCV kekal menjadi lokasi penganjuran Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF buat masa ini. Walaupun SCV dilaporkan semakin kecil untuk festival yang mendapat sambutan amat memberangsangkan itu, beliau menjelaskan kemasukan untuk festival tahunan itu akan dihadkan bagi memastikan keselesaan pengunjung. Namun katanya lokasi lain yang berlatar belakang kehijauan alam boleh dipertimbangkan di masa hadapan seperti Borneo Highland. Masalah tanah gambut yang menghalang beberapa projek pembangunan tertentu di Sarawak harus ditangani dan kerajaan negeri memandang serius akan isu ini. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai, ini adalah masalah antara yang diberi perhatian serius dan kajian kolaboratif diperlukan untuk menangani serta mengatasi masalah tersebut. Jelasnya penyelidikan yang betul amat diperlukan untuk mengelakkan terlalu banyak perbelanjaan kos penyelenggaraan projek pembangunan yang dilaksanakan di kawasan Tanah Gambut. In Sarawak, it's the most because we have the most number of rivers. I think one of the reasons, maybe it could be we have so many rivers, a lot of soft soils around. But having said that, we have to move forward. How we can solve this in future. And with all of you present here, I've read some of your CVs. I'm sure we can come up with some form of a better solution to address this issue again for the benefits of the people. Beliau berkata demikian pada Simposium Antarabangsa Penambahbaikan Tanah Lembut (SOGI) di Sibu. Katanya kerjasama diperlukan di kalangan penyelidik bukan sahaja dari sudut kejuruteraan maupun geologi, malah bidang lain juga adalah perlu. Tambahnya, walaupun tidak banyak masalah yang dihadapi dalam pembinaan lebuh raya Pan Borneo yang menghala ke kawasan pedalaman yang tanahnya berbukit, namun pembinaan lebuh raya di pesisir pantai menghadapi banyak kesukaran kerana ia melalui banyak kawasan berpaya dengan banyak sungai untuk direntas. Seramai 95 orang peserta terdiri daripada ahli akademik dan industri mengambil bahagian dalam simposium yang dianjurkan Pusat Geoengineering Tropika Geotropic University Teknologi Malaysia UTM. Simposium tersebut menghimpunkan 9 penceramah utama dan 3 penceramah jemputan dari Malaysia, Indonesia dan Thailand untuk berkongsi pengetahuan dan penyelesaian bagi meningkatkan kestabilan dan daya tahan infrastruktur dalam keadaan tanah yang lembut. Masyarakat Rumah Panjang dinasihat menggunakan saluran yang betul dalam menyampaikan sebarang permasalahan yang timbul. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata, setiap rumah panjang mempunyai ketua masing-masing atau tuai rumah sebagai penghubung dengan agensi kerajaan atau wakil rakyat. Datuk John Siki percaya maju atau mundur sesebuah komuniti rumah panjang adalah bergantung kepada keupayaan tuai rumah untuk memimpin. Ia perlu disusuli dengan sokongan daripada ahli jawatan kuasa yang telah ditubuhkan termasuk keseluruhan komuniti. Setiap rumah panjang juga mempunyai jawatan kuasa kecil yang dipertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan pelbagai program. Ini termasuk Biro Wanita, Biro Pendidikan, Keselamatan serta Biro Pembangunan dan Ekonomi. Kesemua jawatan kuasa yang dibentuk perlu bergerak seiring sebagai satu pasukan yang dipimpin oleh tuai rumah. Beliau berkata demikian pada perasmian bekalan elektrik luar bandar BELB di Rumah Dixon Pedas di Bintulu. Beliau turut mengumumkan RM35,000 geran projek kecil luar bandar kepada rumah panjang berkenaan.
Beberapa buah jalan di pusat Bandaraya Kuching akan ditutup sementara bersempena raptai dan perarakan untuk sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmond Bajah berkata ia melibatkan persimpangan Jalan Men Bazar, Lebuh Wayang, Jalan Gambir, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Men Bazar dan Jalan Lebuh Wayang, Jalan Wawasan. Turut ditutup adalah Jalan Lampu Isyarat RTM, Jalan 1, Tun Abang Haji Openg ke Padang Merdeka dan Jalan Lampu Isyarat SK St. Mary, Jalan McDougall ke Padang Merdeka. Dalam kenyataannya, beliau memberitahu penutupan jalan semasa raptai bermula dari 18 hingga 20 Julai bermula pukul 6.30 pagi hingga raptai selesai. Manakala pada 22 Julai, penutupan jalan akan bermula dari jam 5.30 pagi dan akan dibuka setelah program selesai sepenuhnya. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan supaya tidak meletakkan kenderaan di bahu jalan yang boleh menyebabkan kesesakan lalu lintas. Orang ramai yang menyaksikan perarakan tersebut dinasihatkan untuk meletak kenderaan di lokasi yang ditetapkan. Lokasi terbabit ialah Reservoir Park, Taman Budaya, Green Hill, Bangunan Saujana, Medan Kereta Top Spot dan Dewan Suara. ACP Ashmond juga menasihatkan orang ramai untuk merancang masa perjalanan masing-masing pada hari tersebut serta mematuhi tanda-tanda isyarat kawalan lalu lintas serta arahan pegawai polis yang bertugas. Bergantung pada set generator menggunakan bahan api sebagai sumber elektrik sudah menjadi kebiasaan yang membebankan bagi penduduk pedalaman Sarawak. Ini ditambah lagi dalam kesukaran logistik serta kos bahan api yang tinggi. Menyedari hakikat itu, kerajaan negeri terus memberi keutamaan membekal tenaga elektrik dari sumber yang lebih stabil dan murah. Ikuti siri 2 laporan mengenai skim elektrik luar bandar alternatif Sarawak SARES yang dilaksanakan di Rumah Sanda di Song, Kapit bersama wartawan Fidaus Arasi Idris. Rumah Sanda Song di bahagian Kapit, salah satu daripada 8 rumah panjang di sepanjang Sungai Musah yang mendapat manfaat daripada pelaksanaan projek SARES. Sepanjang 30 tahun lalu, suasana malam penduduk Rumah Sanda sentiasa pudar, malah kadang-kala kelam. Sumber cahaya lampu dari set generator tak kala terang boleh bertukar malap. Namun kini set generator menjadi sumber tenaga selama puluhan tahun hanya sebagai hiasan stor yang menyimpan kenangan susah payah penduduknya. Menerusi SARES, setiap pintu dibekalkan dengan 3 kW elektrik yang boleh digunakan sepanjang masa. Tambahan 1 kW kepada tuan rumah, tujuan keramaian dan pelbagai aktiviti. Ini berbeza dengan jenis kuasa generator dengan penggunaan yang terhad. Itu saya cakap tu. Telinga pun kalau lu tidak suara hingga tu, kalau orang panggil pun tidak dengar. Macam ya orang telinga pun tidak kuat. Last tu pun 2-3 kali apa panggil pun dia tak dengar. Bagi belia di Rumah Sanda, mempunyai akses kepada kemudahan asas dan hubungan komunikasi menerusi jalinan digital negara jendela sejak akhir tahun lalu memberikan 1001 makna kerana mereka juga tidak mahu ketinggalan daripada arus pembangunan era digitalisasi. Elektrik tu dia macam dia sejap dan dia memudahkan penduduk lah daripada bunyi bising. Internet tu dapat memudahkan penduduk untuk berkomunikasi dengan orang luar dan memudahkan untuk pelajar mencari maklumat di dalam media sosial seperti internet. Memudahkan kita berkomunikasi dengan orang luar dan memudahkan kita untuk membuat pelajaran secara online. Itu baguslah perintah sudah kasih solar, syariahnya bagus. Sekarang pun senang, kipas ada, kalau ada panas pasang kipas, ada daging seperti icebox. Tuai Sanda mengakui penduduk kini lebih selesa dengan perayaan Gawai Dayak yang disambut Jun lalu lebih meriah, namun mereka menaruh harapan besar agar dapat dihubungkan dengan jaringan jalan raya. Ini bagi memudahkan perhubungan dan pengangkutan tanpa perlu menyelusuri sungai. Tidak bertepuk sebelah tangan, perkara tersebut telah mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Katibas Lidam Asan. Telah saya rancang, cuma sekarang saya mohon supaya tuan tanah tempat yang kita nak buat jalan itu memberi akuan yang mereka setuju untuk tanah mereka
dilimpasi jalan supaya apabila peruntukan datang, kita tak perlu nanti nak batalkan itu dan ini atas tidak persetujuan tuan tanah. Ya, saya hanya menunggu yang itu saja. Projek Sares Fasa 2B di bawah ketukan Kerajaan Persekutuan. Untuk Parlimen Kapit, jumlah pintu yang diberikan sistem solar Sares adalah sebanyak 1,873 pintu. Yang menelan jumlah kosnya 107 juta. Kini hampir 90% rumah-rumah panjang di kawasan Katibas sudah mempunyai bekalan elektrik sama ada menerusi sistem grid atau Sares. Pelaksanaan projek elektrik alternatif luar bandar seperti ini iaitu pun Sares di bawah Kerajaan Negeri Sarawak ini sedikit sebanyak telah memberi cahaya kepada penduduk di tengah jantung Borneo iaitu di rumah Sanda di Song selepas lebih 30 tahun. Firdaus Al-Syedris, Song, RTM. Sebuah hotel 4 bintang dekat Jalan Datuk Tawisli di Kuching dilaporkan terbakar pagi semalam melibatkan salah satu tingkat hotel tersebut. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Batu Lintang Muhammad Rafi Saibi, kebakaran berlaku sekitar pukul 11 pagi. Satu tingkat dilaporkan mengalami kebakaran memaksa salah seorang kaki tangan hotel terbabit bertindak menghubungi bomba. Kebakaran disedari salah seorang kaki tangan hotel yang kemudiannya menghubungi pihak bomba. 2 jentera pemadam api digerakkan ke tempat kejadian dengan kekuatan 20 anggota bagi mengawal kebakaran di bangunan terbabit. Pihaknya turut bertindak mengeluarkan ke semua penghuni hotel dan pengunjung di kompleks itu. Pasukan bomba mengambil masa sekitar setengah jam untuk mengawal kebakaran daripada merebak. Satu seksyen atau sayap bangunan terbabit terpaksa dikosongkan sementara waktu bagi mengelak pengunjung terhidu bau asap. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran sedang disiasat. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak edisi Rabu 12 Julai. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Irfan dan Syuhaida. Salam Malaysia Madani.